Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurabita Adawiyah binti Muhammad Nizam. Hari ini saya akan membentangkan pula tajuk cerai yang menggunakan media sosial. Maksud penceraian atau talak adalah pembubaran hubungan suami isteri daripada ikatan pernikahan atau perkahwinan yang sah mengikut syariat. Islam membenarkan penceraian apabila tiada lagi persefahaman antara suami dan juga isteri. Talak medsos ini adalah talak melalui media sosial seperti SMS, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Para fuqaha bersepakat bahawa talak melalui media sosial ini adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Seterusnya, definisi talak dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa, talak ini ialah cerai atau melepaskan ikatan. Dari segi istilah pula, talak ialah merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz cerai, talak atau mengandungi makna keduanya. Talak ini merupakan perkara harus tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abghadul halalu ilallahi azza wa jalla at-talaq." Maksudnya, perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah talak. Di sini terdapat 4 hukum talak yang diketahui umum, iaitu ada wajib, sunat, haram dan juga makruh. Hukum talak menjadi wajib apabila suami tidak memberi nafkah atau bertindak zalim terhadap isterinya. Menjadi sunat apabila isteri mempunyai akhlak yang buruk dan tiada cara lain untuk memperbaikinya. Haram pula apabila suami melafazkan talak pada waktu yang diharamkan. Talak itu menjadi makruh apabila menceraikan isteri tanpa sebab atau menceraikan isteri yang salihah. Ini adalah contoh lafaz talak. Yang pertama, aku ceraikan engkau atau aku talakkan engkau. Talak ini juga boleh berlaku dengan cara tulisan dan juga isyarat. Okey, seterusnya, talak menggunakan tulisan ini ialah seperti menghantar surat atau menghantar pesanan mesej melalui telefon kepada isteri. Talak menggunakan isyarat pula ialah meletakkan syarat kepada isteri seperti berkata, jika engkau keluar daripada rumah ini, maka tertalak dengan talak 1. Talak itu akan menjadi sah jika dilafazkan oleh suami kepada isteri sama ada secara sarih iaitu jelas, sekalipun tanpa niat, dan juga secara kinayah yakni samar-samar jika disertakan dengan niat. Tiada pengecualian di dalam syarak jika talak berkenaan disebutkan ketika waktu normal, bergaduh mahupun bergurau senda. Penceraian melalui SMS adalah sama kaedahnya dengan penceraian melalui kata-kata yang tidak jelas, iaitu sindiran, termasuk penulisan seperti surat, telefon dan email. Kesemuanya termasuk dalam kategori talak kinayah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, 3 perkara yang dilakukan secara serius atau main-main akan memberikan kesan. 3 perkara itu ialah nikah, talak dan juga rujuk. Talak kinayah ialah lafaz yang memerlukan kepada niat. Jika suami berniat untuk menceraikan isteri ketika melafazkan lafaz kinayah, maka jatuhlah talak. Jika tidak, talak itu tidak akan menjadi sah. Lafaz cerai melalui media sosial juga termasuk di dalam bahagian talak kinayah. Hukum penceraian melalui SMS adalah sah dan jatuh talaknya sekiranya ia memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, pengirim SMS itu adalah suaminya.
Yang kedua, penerima SMS adalah isterinya. Yang ketiga, SMS itu telah pun dibaca oleh penerima. Yang terakhir ialah suami berniat untuk menceraikan isterinya itu. Persana ringkas ini termasuk di dalam khabar. Ini berita yang boleh jadi ia benar dan boleh jadi juga ia dusta. Apabila berlaku perkara seperti ini, si suami akan ditanya akan niatnya. Jika dia memang berniat untuk menceraikan isterinya, maka ia dikira jatuh talak. Jika sebaliknya, maka ia tidak akan dikira. Di sini terdapat beberapa faktor atau sebab berlakunya perceraian. Yang pertama ialah kurangnya ilmu. Suami perlu mempunyai ilmu agama atau ilmu berkaitan perkahwinan. Begitu juga dengan isteri perlulah mempunyai asas ilmu agama atau ilmu rumah tangga. Ilmu ini sebagai asas untuk membimbing keluarga dan juga membimbing isteri itu sendiri. Ilmu ini juga merupakan asas keharmonian sesebuah keluarga itu. Yang kedua ialah tanggungjawab. Talak berlaku kerana pengabaian tanggungjawab oleh pihak suami maupun isteri. Pengabaian tanggungjawab telah menyebabkan kedua-dua belah pihak menjadi ego dan boleh menyebabkan perceraian itu berlaku. Seterusnya, sebab berlakunya perceraian adalah disebabkan salah faham dalam rumah tangga. Persefahaman antara suami dan isteri adalah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Ketidaksefahaman mengundang pergaduhan yang akan menjurus kepada perceraian. Poligami juga ialah sebab berlakunya perceraian kerana isteri ingin bermadu atau berkongsi suami. Jika si suami ingin menceraikan, si isteri berkemungkinan akan bertindak untuk menuntut cerai di mahkamah. Di sini terdapat beberapa hikmah talak. Antara hikmah talak itu ialah memberi peluang untuk memulakan hidup baru. Yang kedua, memberi pengajaran dan keinsafan atas kesilapan masing-masing. Yang ketiga, boleh mengurangkan tekanan perasaan. Dan yang keempat, menyedarkan suami dan isteri tentang kepentingan hayati ajaran Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.